warga negara Malaysia berhak mendapat kesamarataan peluang pendidikan bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing. Perkara ini tertera dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Murid berkeperluan khas adalah di bawah pengurusan khas menerusi program-program pendidikan yang menggunakan kaedah khusus dan sesuai untuk memenuhi keperluan perkembangan fizikal, intelek, emosi dan sosial individu yang berkeperluan khas. Video ini akan menjelaskan lebih terperinci berkaitan dengan masalah disleksia, iaitu salah satu daripada masalah pembelajaran bagi kanak-kanak berkeperluan khas. Disleksia adalah ketidakupayaan pembelajaran khusus yang biasa. Kanak-kanak disleksia akan menghadapi masalah termasuk kesukaran dalam membaca, menulis, kefahaman, ejaan dan matematik. Melalui program pendidikan khas integrasi dan program inklusif, kanak-kanak berkeperluan khas mendapat ruang dan peluang pendidikan yang sama rata seperti kanak-kanak yang lain. Responden yang telah kami pilih ialah Inshan Nankyo Shori Awasti yang berumur 8 tahun. Inshan mengalami disleksia visual auditory. Inshan mengalami kesukaran untuk memindahkan maklumat ke atas kertas dan tidak dapat menulis mengikut garisan yang disediakan. Kesukaran tersebut mendorong Inshan untuk menulis perkataan yang pelik-pelik dan sukar untuk difahami. Selain itu, Inshan juga turut mengalami kesukaran untuk bertutur, di mana Inshan kelihatan seperti tidak mendengar atau mempedulikan apa yang dikatakan oleh orang yang sedang bercakap dengannya. Inshan juga menghadapi kesukaran dalam pembelajaran yang berkaitan dengan matematik kerana terdapat kekeliruan terhadap tanda dan simbol serta suka menterbalikan nombor yang sama. Inshan bersekolah di sekolah rendah biasa dan kemudian dipindahkan ke asrama. Proses pembelajaran pelajar disleksia. Proses pembelajaran merupakan elemen penting bagi mengajar pelajar disleksia. Guru perlu menitikberatkan keadaan sebelum, semasa dan selepas proses pembelajaran itu berlaku. Yang pertama, sebelum, guru perlu menyediakan bahan bantu mengajar yang bersesuaian dengan pelajar tersebut. Yang kedua, semasa, guru perlu menerapkan teknik-teknik yang menarik agar dapat melibatkan pelajar disleksia tersebut. Dan yang ketiga, selepas, guru perlu memastikan bahawa pelajar memahami apa yang telah dipelajari daripada pelajaran tersebut. Antara kaedah yang boleh dilakukan kepada pelajar disleksia adalah kaedah multisensory. Kaedah ini dikenali sebagai kaedah pelbagai deria kerana terdiri daripada visual, audio, kinestetik dan taktil. Kesemua deria ini penting dalam membantu pelajar belajar, terutamanya kepada pelajar yang bermasalah dalam bacaan. Guru-guru boleh membuat perbezaan huruf untuk memastikan pelajar disleksia ini dapat mengenal dan menyebut huruf tersebut. Hal ini dapat membantu pelajar untuk mengeja dan menyebut perkataan yang disediakan seperti nama bawahan atau benda. Dan secara tidak langsung, pelajar tersebut boleh mengenal warna. Selain itu, guru boleh menggunakan pen berwarna, kapur atau blok dan peralatan pelajaran yang boleh membantu kanak-kanak pelajar disleksia belajar. Kaunseling merupakan salah satu kaedah yang kerap digunakan untuk membantu seseorang yang mengalami masalah kekeluargaan, terutamanya pelajar. Hal ini kerana di sekolah mempunyai pihak kaunselor yang akan membantu remaja sama ada dari segi pendidikan ataupun peribadi. Remaja yang mempunyai masalah keluarga boleh berjumpa dengan guru kaunseling untuk meminta pendapat dan menyelesaikan masalah mereka. Guru kaunseling yang mendengar masalah tersebut hendaklah memberi nasihat ataupun boleh membantu mereka dari segi latihan. Salah satu nasihat yang mereka boleh diberikan kepada pelajar adalah seperti pelajar tersebut hendaklah memikirkan masa hadapan, sentiasa fikir positif dan jangan putus asa. Dengan nasihat sebegitu, pelajar akan rasa tidak terbeban dengan masalah yang mereka hadapi dan pelajar akan terus belajar dengan rasa tenang.
Susun atur kelas bagi pelajar disleksia adalah sama seperti pelajar arus perdana, iaitu susun atur kelas abad ke-21. Antara ciri bilik darjah abad ke-21 adalah berpusatkan pelajar, di mana sebuah bilik darjah mampu menyediakan suasana yang mengutamakan minat pelajar dan berfokuskan kepada keperluan, keupayaan serta cara pembelajaran setiap murid. Selain itu, sebuah kelas abad ke-21 mampu melaksanakan PDPC berasaskan komputer, pembelajaran aktif, pembelajaran adaptif dan persekitaran yang kondusif. Persekitaran yang kondusif merujuk kepada susun atur bilik darjah yang memainkan peranan penting agar kedudukan perabot tidak menghalang penglihatan murid daripada guru yang sedang mengajar. Perabot yang ada dalam bilik darjah mestilah menjadi tempat pengumpulan sumber dan bahan yang boleh dirujuk oleh murid berkeperluan khas. Kementerian Pendidikan Malaysia telah melancarkan Dasar Inklusif OKU pada November 2018. Melalui dasar ini, sistem sokongan dapat dipertingkat supaya pelajar OKU mendapat akses pendidikan yang lebih baik. Dasar sifar penolakan merupakan dasar sedia ada yang dimantapkan daripada segi pelaksanaannya untuk memastikan murid berkeperluan khas menerima pendidikan yang selari dengan ketidakupayaan mereka sama ada ke sekolah arus perdana melalui PPKI dan program inklusif atau ke sekolah pendidikan khas. Persatuan Disleksia Malaysia atau PDM merupakan satu badan bukan kerajaan atau NGO yang terlibat dengan kanak-kanak disleksia. Persatuan ini telah ditubuhkan pada tahun 1993. Persatuan ini menawarkan kelas intensif selama 3 bulan pada kanak-kanak disleksia. Semua iuran adalah dibayar sepenuhnya oleh ibu bapa kanak-kanak tersebut. Selain itu, PDM turut menjalankan aktiviti tahunan bersama kanak-kanak disleksia seperti pertandingan seni visual dan reka cipta. Kanak-kanak ini mengikuti pertandingan dan menunjukkan bakat masing-masing. Sebagai contoh, adik Adina Alia dari PDM Ampang telah mencipta The Light. Adik Nazrin Syah dari PDM Titiwangsa pula telah menunjukkan bakatnya dengan melukis gambar perempuan di atas pelayan. Di samping itu, PDM juga menjalankan aktiviti sukan seperti acara larian, sukaneka, dan futsal bersama kanak-kanak disleksia. PDM juga telah menjalankan kerjasama dengan pelbagai universiti awam dan swasta seperti Universiti Pendidikan Sultan Idris, Monash University, dan lain-lain. Yang terakhir adalah penambahbaikan PDPC di peringkat sekolah menengah. Semasa PDPC, pelajar disleksia perlu diberikan banyak rehat berbanding daripada pengajaran secara berterusan dalam jangka masa yang panjang, kerana mereka menghadapi kesukaran dalam memberi tumpuan secara berterusan dalam jangka masa tertentu. Sebagai seorang guru yang mengajar pelajar berkeperluan khas, guru perlu mendekatkan diri dengan pelajar berkeperluan khas, terutamanya pelajar disleksia. Perkara ini terjadi apabila guru memulakan dengan bercakap, mendengar, dan memberi perhatian kepada pelajar disleksia. Dengan ini, pelajar disleksia mampu membina keyakinan diri mereka kerana pelajar disleksia sering dikaitkan dengan keyakinan diri yang rendah. Apabila mereka berasa yakin, hal ini akan memudahkan guru untuk membimbing serta memberi sokongan dalam PDPC. Terdapat beberapa jenis sumber yang digunakan dalam proses penghasilan video ini. Berikut merupakan senarai jenis sumber yang digunakan dalam penghasilan video ini.